Baik, tumpuan dari Selangor hari ini, saya berjaya bakal memiliki pusat kanser antarabangsa. Dan untuk kupasannya, kita bersama Samsiah Samsi. Silakan, Sam. Baiklah, terima kasih Alif. Sebuah pusat kanser antarabangsa Uthmaniyah UICC akan dibina di Cyberjaya bagi kemudahan pesakit dalam dan luar negara. Projek pembinaan pusat itu merangkumi pusat kanser antarabangsa, pusat kajian perubatan, universiti, rumah kelab, 2 blok kondominium untuk pesakit dan pusat membeli belah. Pengerusi Uthmaniyah Properties Development Sdn Bhd Dato' Ahmad Tarmizi Muhammad berkata, 3 bilion ringgit diperuntukkan bagi membangunkan keseluruhan 6 projek di bawah Bandar Perubatan Uthmaniyah. Projek pembinaan pusat itu bermula pada Februari tahun hadapan dan dijangka siap pada 2024. Pusat kanser antarabangsa tersebut akan menggunakan teknologi yang dibawa masuk dari Amerika Syarikat dikenali sebagai proton beam terapi. Kita boleh rawatlah macam brain tumor, lung cancer, kanser prostat, lagi breast cancer. Itu maknanya penyakit-penyakit yang orang kata apa, yang very familiar tu kita boleh rawatlah. Untuk teknologi yang kita bawakan ni, kelebihannya adalah kita mampu merawat kanser pada peringkat yang pertama lagi. Okey, yes, seawal dikesan. Itu sebab kita punya teknologi tidak perlu menunggu sampai ke stage 3, stage 4 tu tak perlu. Jadi seawal bayi pun kita dah boleh detect kanser. Ini adalah kelebihan yang ada pada teknologi yang kita akan bawakan di Malaysia ni lah. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Sempurna Gemilang Sdn Bhd di Pusat Konvensyen Shah Alam. Susulan banjir kilat di Ampang, 70 keluarga terjejas di Bukit Belacan, Lembah Jaya terima bantuan keperluan barangan asas daripada Lembaga Zakat Selangor LZS. Ketua Pegawai Eksekutif LZS Saipul Yazan M. Yusof berkata, data dan maklumat penduduk diperolehi dengan kerjasama pejabat daerah bagi menyelaraskan bantuan untuk meringankan beban penduduk terlibat. Kita akan melakukan bancian seterusnya. Jika melibatkan fakir atau miskin, kita akan bantu jika ada keperluan untuk membaiki rumah dan sebagainya. Jika mereka tidak tergolong dalam fakir miskin di Lembaga Zakat Selangor, kita akan beri bantuan dalam bentuk lain dan kebiasaannya kita akan memberi dalam bentuk keuangan lah, dalam bentuk RM600 satu rumah. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan di Bukit Belacan, Lembah Jaya, Ampang. Sementara itu, penerima bersyukur dan menyifatkan sumbangan ini meringankan beban mereka. Usaha-usaha macam ni sebab masa ini kami memang walaupun ialah benda ni kalau dapat berterusan lagi bagus. Tapi kalau dapat bagi one off pun alhamdulillah lah. Alhamdulillah, ada juga lah orang turun dan tolong tengok bukan sekadar nak kat depan kat belakang lagi teruk. So grateful lah ada orang yang sudi turun juga tolong tengok kita orang. Badan Pertubuhan Kerajaan NGO terus tampil menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kali ini bantuan dihulurkan kepada artis veteran dan petugas belakang tabir yang hilang sumber pendapatan. Pertubuhan Amal Santuni Kasih Pasak Kuala Lumpur Selangor dengan kerjasama Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM mengambil inisiatif memberi sumbangan barangan keperluan asas. Ketua Operasi Unit Kebajikan PPIM Siti Khatijah Hassan berkata sebanyak 50 kotak makanan diagihkan bertujuan membantu meringankan beban mereka yang terkesan dari segi keuangan. Bantuan infak rezeki ini adalah bantuan asas barangan dapur. Ya, ada alhamdulillah dalam kotak tu ada 13 barangan asas yang disumbangkan oleh para penyumbang, para penginfak yang sentiasa istiqamah dan juga tidak putus-putuslah orang kata menyumbang dan juga menyokong segala usaha yang dilakukan oleh pihak PPIM, alhamdulillah.
Sementara itu, Presiden Persatuan Kebajikan Artis Veteran Malaysia, Datuk Tomiran Kasdi berkata, berikutan pandemik COVID-19 memberi kesan kepada semua penduduk. Penting bagi pelbagai pihak untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Kami juga dah berkunjung dengan stesen-stesen TV, bagaimana caranya untuk mendapatkan job untuk diorang ni seperti berlakon balik ke apa. Dan baru dulu saya juga mengunjungi pihak Astro. Kenapa dipinggirkan artis-artis veteran ni? Panggillah kan artis-artis veteran ni, kalau watak nenek, watak mak tu, panggillah mereka ni. Janganlah bagi orang yang muda dicatkan rambut jadi tua. Mereka masih berkaliber lagi untuk berlakon dan masih watak-watak yang diorang boleh bawa lagi bagus. Kalau nak dipikirkan, apa salahnya? Bagilah peluang kepada mereka ni. Tim Rover Selangor FM tidak ketinggalan turun padang menjayakan program ini. Bantuan yang diberikan berupa barangan asas antaranya seperti beras, gula, tepung, minyak. 50 orang peserta bukan saja mendaki Bukit Wawasan di Puchong, malah turut menanam pokok sepenuh Hari Bumi 2021. Aktiviti tersebut dijalankan tim Aventura Hikers bersama Ahli Majlis Perwakilan Penduduk Petaling Jaya Zon 21. Program ini turut disertai tim Rover Selangor FM yang juga tidak ketinggalan menanam pokok merbau di Bukit Wawasan yang berketinggian 233 meter. Kita nak memberi kesedaran kepada semua peserta tentang kehijauan bumi, bersempena dengan kempen kerajaan iaitu penghijauan bumi untuk menanam 100 juta pokok kat Malaysia. Jadi hari ini dalam program pendakian hari ini, alhamdulillah kita dapat berjaya tanam lebih kurang 10 pokok di sekitar trek Bukit Wawasan. Kumpulan tersebut berjaya mendaki Bukit Wawasan dalam masa 30 minit. Ini merupakan program tahunan yang dilakukan Kelab Aventura Hikers bersama pelbagai pihak yang terlibat. Ia bagi memberi kesedaran mengenai pentingnya kawasan hutan untuk kesejahteraan dan kualiti hidup selain usaha menambah baik ekosistem alam sekitar. Paparan itu mengakhiri laporan dari Selangor yang sahih di Berita RTM. Saya Samsia Samsi, kembali semula bersama Alif. Baik, terima kasih Sam.